keluarga kami ini ialah hearing family. Semuanya mendengar, bertutur. Jadi seorang ni sahaja yang ganjil. Jadi kalau boleh dalam sanubari saya nakkan anak saya bertutur. Dia orang tengahnya tak tahu, Ifah tak dengar tau. Pasal dia boleh cakap. Dia boleh cakap. Jadi kalau kita cakap kata Ifah tak boleh cakap, Ifah kurang dengar. Tapi dia orang tak percaya. Dia cakap Ifah dengar. Yang membanggakan saya lah ketika umur dia 5 tahun, dia setelah boleh mula membaca surat khabar. Anak saya sebelum ni tak tahu kenal huruf A, B, C ataupun bercakap yang begitu terang. Jadi dia datang ke sini, dia dapat tindakan yang agak menakjubkan sampai boleh membaca. Itu membuatkan saya puas hati. Hello, nama saya ialah Raja Azlin. Saya seorang yang cacat pendengaran. Walaupun saya cacat pendengaran, tetapi saya boleh bercakap dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Saya juga boleh membaca Al-Quran dan membaca doa dalam bahasa Arab. Anak saya, Raja Azlin, dia tidak menggunakan bahasa isyarat seperti mana yang orang ramai selalu fikirkan. Dia menggunakan pertuturan Q, iaitu satu kaedah yang diajar di Pusat Pertuturan Q Kuala Lumpur. Ramai orang fikir kanak-kanak pekak semuanya bisu. Tapi sebenarnya kebanyakan mereka boleh belajar bercakap sekiranya mereka memahami apa yang diperkatakan. Untuk memahami sesuatu bahasa pertuturan, kanak-kanak pekak perlu lihat apa yang dikatakan, seperti mana kanak-kanak lain dapat dengar apa yang disebutkan. Warga negara. Hanya beberapa dekad dahulu, ada cuma 2 cara yang dapat menolong kanak-kanak pekak melihat sesuatu bahasa pertuturan, dengan cara isyarat dan juga ejaan jari. Tetapi kedua-dua cara ini tidak memuaskan. Pada tahun 1967, Dr. R. Orrin Cornett dari Gallaudet College, Washington DC telah mereka pertuturan Q. Dengan pertuturan Q, setiap suku kata yang disebutkan boleh dilihat dan didengar dengan serentak. Tiap-tiap bahasa isyarat itu memberi makna satu perkataan. Okey. Jika kita nak beri contoh, kalau makan, bahasa isyaratnya begini. Tetapi pertuturan Q, dia menggunakan suku kata dalam bahasa Malaysia kita. Seperti kita ada makan, jadi kita Q, makan. Jadi seiring, kanak-kanak ini dapat mempelajari bahasa, memahaminya dan juga mempelajari mengejanya. Setiap Q tangan terdiri daripada suatu bentuk tangan yang diletakkan pada posisi tertentu. Hanya terdapat 8 bentuk dan 3 posisi tangan untuk dipelajari. Kedua-dua tangan kiri atau tangan kanan boleh digunakan. Guru ini sedang mengajar vokal O dengan Q tangan sambil menyebut O. Bahagian belakang tangan menghadapi orang yang sedang di Q dan diletakkan pada dagu. Jadi, kanak-kanak dapat melihat bentuk bibir serta menentukan vokal yang digunakan. Ini mengurangkan kekeliruan yang timbul semasa membaca bibir seperti untuk suku kata mama dan papa yang mempunyai pergerakan mulut yang sama. Melalui Q tangan, suku kata ini dapat diperbezakan oleh mereka yang pekak. Pada tahun 1988, Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia memutus penggunaan pertuturan Q dalam bahasa Malaysia diajarkan kepada beberapa ibu bapa. Mula-mula saya dapat tahu yang Ambril itu ada masalah pendengaran. Ketika itu dia berumur 2 tahun setengah.
Doktor pun mengesahkan yang ia kurang pendengaran dengan tahap pendengaran yang digelar teruk. At that moment, like, is our life change. Pada mulanya dia pergi ke pusat pertuturan Q 2 kali seminggu selama 3 jam. Tapi kebanyakannya masanya yang saya latih dia pertuturan Q ialah di rumah. Semasa dia bermain, semasa dia ialah bersama-sama dengan keluarga. Ambil baca Allah. Ni beli di mana? Beli di mana? Di kedai. Kesenangan mempelajari QSpeech ini membolehkan pada saya sesiapa saja untuk belajar dan mengajar. Kita tak perlukan seorang guru yang terlatih untuk mengajar murid-murid ini, kerana yang penting adalah mesej. Jadi untuk menyampaikan mesej kita tak perlukan seorang guru. Kita perlukan seorang yang tahu ber-Q cukup. Kami di rumah, saya dan isteri saya belajar bersama-sama, menengok apa cara teknik-teknik cara dia mengajar, kemudian membawa balik dan mendidik Asfar, meneruskan apa teknik-teknik yang telah diajar pada Asfar untuk kami teruskan di rumah pula. Ya, saya fikir ibu bapa ialah merupakan guru yang pertama bagi kanak-kanak. Dari peringkat awal memang anak saya memang tak boleh bercakap tanpa ber-Q. Saya dapat tahu pusat ni pun dari UKM ya. So dia kata anak saya ada suara, kenapa tak cuba ke sini. So saya daftar di sini. Di masa first day dia masuk dia dah boleh buat A-I-O sebab dia ada suara. Untuk dalam masa 3 minggu ya, anak saya dah boleh membuat perkataan suku kata saya, buku, baju, dan dah ada suara untuk bercakap lah. Burung kakak habis mati kehausan. Foto utama. Biasanya, ia hanya mengambil masa 3 atau 4 sesi 2 jam pembelajaran untuk seseorang dewasa mempelajari asas-asas pertuturan Q dalam bahasa Malaysia. Untuk ibu bapa yang bekerja, kini terdapat manual dan video pembelajaran sendiri. Selepas mempunyai landasan asas ini, ibu bapa hanya perlu berlatih dengan tekun untuk bertutur dan Q secara lancar apa yang hendak dikatakan kepada anak mereka. Bagi saya, pertuturan Q ni senang dipelajari sebab saya dapat dalam masa 3 hari saja untuk belajar. 3 hari betul-betul. Tiap-tiap hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya sudah pandai. Lepas tu saya ajar Ifah dalam masa tempoh dalam sebulan, 2 bulan dia dah boleh cakap. Okey, Ifah. Terima kasih. Diubah cuan. Bilu laun. Mengambil alih. Bagi pendapat saya, dia membantu anak saya menerangkan suara. Tambah sekarang dia ke sekolah normal, dia perlu menerangkan suara dia. Kalau tanpa Q, saya rasa tak terang suara. Apa-apa mesti dengan Q juga dia akan terang. Walaupun terdapat ramai kanak-kanak yang berumur 6 tahun dari pusat pertuturan Q yang ditempatkan di sekolah biasa oleh ibu bapa mereka, ada ibu bapa lain yang meminta anak-anak mereka ditempatkan di sini. Oleh sebab itu, terdapat keperluan untuk memuatkan pembelajaran yang lanjut di pusat ini dari peringkat taska hingga ke tadika dan hingga juga ke peringkat sekolah rendah. Peringkat pembelajaran ini dibahagi kepada 3 hingga 4 tahun di peringkat taska di mana pengenalan suku kata bertulis diajar. Satu jari. Kanak-kanak yang lebih tua yang sudah dapat membaca setiap satu perkataan. Kanak-kanak lain yang dapat membaca dan menulis ayat-ayat lengkap dalam bahasa Malaysia. Semua baca. Yang ni bertolak ansur. Betul. Kanak-kanak yang dapat membaca dan menulis bahasa Inggeris sebagai bahasa mereka yang kedua. Who celebrated Hari Raya?
Kanak-kanak Muslim yang dapat membaca dari Al-Quran termasuk membaca doa dalam bahasa Arab. Umur Ifah sekarang dah 10 tahun. Jadi dia dapat belajar dengan sempurna lah di sini. Sejak ada pertuturan Q ni banyak faedah yang dia dapat lah. Daripada tak tahu bercakap, kosong sampai dia boleh bercakap. Anak saya begitu berminat nak belajar dan membaca. Itu membuatkan dia very work hard ya. Contohnya first day dia datang ke Q speech, dia terlalu nak bercakap sampai AIO dia berulang-ulang kali cakap hingga ke besok tak sabar-sabar nak ke sekolah nak belajar suku kata yang lain. Itu. Kanak-kanak yang menggunakan pertuturan Q juga boleh belajar menggunakan bahasa isyarat semudah mempelajari bahasa pertuturan. Raja Azlin kini berada di sekolah yang biasa dengan rakan-rakannya yang boleh mendengar. Walau bagaimanapun, Raja Azlin juga telah mempelajari bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan rakannya seperti Kimberly. Sekarang Raja Azlin sudah berusia 13 tahun dan dia berada dalam tingkatan 1 di sekolah yang normal. Dia tidak menghadapi sebarang masalah dalam bercakap dan juga berinteraksi dengan guru-guru dan kawan-kawan yang normal. Saya rasa dia juga tidak menghadapi sebarang masalah dalam pembelajarannya dan keputusan pelajarannya juga sangat memuaskan. Semua keluarga kita faham apa yang Ifah cakap. Semua faham. Kalau dia kata itu ini semualah dan minta daripada bawah, atau rumah kita duduk di atas, daripada bawah kan. Dia cakap, ayah saya mau beli aiskrim. Ayah dia mesti buat balik aiskrim kat dia. Dia faham cakap dia. Tempat saya duduk tu hanya Ifah dengan lagi seorang kawan. Tapi yang lagi seorang kawan tu tak pandai cakap lah. Dia sign. Tapi Ifah faham cakap dia. Dia tak faham cakap Ifah. Memang jelas bahawa pertuturan Q membolehkan kanak-kanak pekak menikmati kedua-dua dunia secara penuh. Dunia orang berpendengaran dan dunia orang pekak. Pertuturan Q banyak berfaedah kepada kanak-kanak pekak. Ia boleh mengelakkan mereka daripada mengalami trauma isolasi, perasaan tersisih dan putus harapan yang disebabkan oleh kesukaran berkomunikasi. Di samping itu, ia meredakan jalan ke arah suatu pengalaman yang penuh dengan kejayaan di setiap peringkat pembelajaran. Secara singkat, pertuturan Q dapat memastikan kanak-kanak pekak suatu kualiti hidup yang lebih bermakna. Jadi pertuturan Q telah banyak menolong dia membaca, menulis, memahami. Kalau saya tumpukan kepada kaedah yang dianjurkan oleh hospital, mungkin perkembangannya, pendedahannya tak sebanyak yang telah didapati sekarang melalui pertuturan Q. Asfar sendiri ada berkata pada saya, dia bila besar dia mau jadi seorang guru, dia mau mengajar. Dia mau mengajar orang yang senasib sama dia. Jadi saya akan cuba cara saya berusaha supaya dia dapat mencapai cita-citanya. Untuk keterangan lanjut mengenai pertuturan Q dan pusat pertuturan Q, sila hubungi Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia di 03-987-0739 atau fax di nombor yang sama.
Selamat berjumpa dalam siri Kaedah Pembelajaran Pertuturan Q Bahasa Melayu atau PKBM. Saya Roslina Ahmad akan mengajar bagaimana anda boleh menggunakan kaedah PKBM ini untuk berinteraksi dengan anak anda yang cacat pendengaran. Pertuturan Q ialah satu kaedah yang menggunakan bahasa pertuturan sebagaimana bahasa yang anda dan saya gunakan, tetapi ia disertakan dengan bentuk tangan. Bentuk tangan ini kemudiannya membentuk satu corak pergerakan yang dapat dikenal pasti oleh mereka yang cacat pendengaran. Ini dapat membantu mereka dalam menguasai bahasa kerana golongan cacat pendengaran mempunyai kelemahan dalam menguasai sesuatu bahasa. Kaedah pertuturan Q menggunakan 8 bentuk tangan, iaitu bentuk tangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Bentuk tangan pertama, kedua, ketiga, bentuk tangan keempat, kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Kemudian kita mempunyai 3 kedudukan, iaitu kita ada di sisi muka berhampiran dengan bibir, di dagu dan di leher. Di sisi muka, di dagu dan di leher. Dalam pelajaran pertama ini, kita mulakan dengan meng-cue bunyi-bunyi vokal. Sebagaimana yang kita tahu, kita mempunyai 5 huruf vokal dalam bahasa Melayu yang menghasilkan 6 bunyi. Kita ada A, huruf A, kemudian kita ada E dari huruf I, kita ada I dari huruf I, U dari huruf U, kita ada O, dan kita ada E datangnya daripada huruf I juga. Untuk meng-cue huruf-huruf vokal ini, kita menggunakan bentuk tangan yang kelima. Begini. Bagi huruf-huruf vokal A, kita mulakan dengan di sisi muka dan gerakkan ke hadapan sedikit. Tak perlu menggunakan pergerakan yang besar. A. Dan ini E, I, U, O dan E. Saya ulangi. A, E, I, U, O, E. Sekarang kita akan meng-cue bunyi-bunyi vokal itu berkali-kali hingga kita benar-benar mahir akannya. Ini adalah penting kerana bunyi-bunyi vokal ini mempengaruhi kesemua suku kata yang ada dalam bahasa Melayu. Penting juga untuk anda menyebut suku kata itu apabila anda meng-cue-nya. A, E, I, U, O, E, U, I, O, A, I, O, A, E, U, E, O, U, I, A,
U, O, I, A, Amatlah penting bagi puan-puan untuk mahir mengcue bunyi-bunyi vokal ini sebelum belajar mengcue suku kata lain yang ada dalam bahasa Melayu. Ini adalah kerana kesemua suku kata dalam bahasa Melayu terdiri daripada gabungan konsonan dan vokal. Jadi tidak ada perbezaan dari segi kedudukan tangan. Kita masih ada di sisi muka, di leher dan di dagu. Yang berbeza nanti hanyalah bentuk tangan sahaja. Mari kita ulangi mengcue kesemua bunyi-bunyi vokal tadi. A, I, U, O, E. Adalah amat penting semasa kita melakukan cue, bahagian belakang tangan sentiasa menghadap orang yang bercakap dan kedudukan tangan berada selari dengan dada bagi mengelakkan rasa letih. Sebelum saya akhiri pelajaran pertama ini, jangan lupa untuk memahirkan mengcue semua bunyi-bunyi vokal sebelum anda meneruskan pelajaran yang seterusnya. Selamat bertemu kembali dalam sesi pelajaran pertuturan cue bahasa Melayu. Dalam pelajaran pertama, kita telah pun ketahui bentuk tangan kelima mewakili kesemua bunyi-bunyi vokal dalam bahasa Melayu. Selain daripada mewakili huruf vokal, sebenarnya bentuk tangan kelima ini juga mewakili 3 huruf konsonan, iaitu huruf F, M dan T. Apabila huruf F digabungkan dengan huruf vokal, kita mendapat suku kata fa, fe, fi, fu, fo dan fe. Fa, fe, fi, fu, fo, fe. Dari huruf M kita mempunyai suku kata ma, me, mi, mu, mo dan me. Ma, me, mi, mu, mo, me. Serta gabungan huruf T dengan huruf-huruf vokal, kita mendapat ta, te, ti, tu, to dan te. Ta, te, ti, tu, to, te. Jadi, secara keseluruhannya, pergerakan bentuk tangan kelima dari sisi ke depan mewakili suku kata a, fa, ma, ta. Dari sisi ke bawah, selain daripada kita ada fe, te, me, i, fi, mi dan ti, u, fu, mu, tu. Di dagu fe, me, te dan o, fo, mo dan to. Sekali lagi saya ulangi. Secara ringkasnya, bentuk tangan kelima dengan pergerakan dari sisi ke depan ialah untuk suku kata a, fa, ma dan ta. Dari sisi ke bawah selain daripada kita ada fe, me, te. I, fi, mi, ti,
U, fu, mu, tu. O, fo, mo dan to serta fe, me dan te. Dari semua suku kata yang diwakili oleh bentuk tangan kelima, kita sebenarnya telah boleh meng-cue beberapa perkataan. Itu, itu, foto, foto, mata, mata, mama, mama, tomato, tomato, tetamu, tetamu, utama, utama. Untuk menolong puan-puan mengingati bentuk tangan serta suku kata yang diwakilinya, saya akan memberikan satu mnemonik atau kunci kata. Bagi bentuk tangan kelima ini, kunci katanya ialah Fatima. Fa bagi huruf F, T bagi huruf T, dan Ma bagi huruf M. Jadi, bentuk tangan kelima ialah Fatima. Mungkin ada anda yang bertanya, bagaimanakah kanak-kanak cacat pendengaran dapat mengetahui perbezaan apabila saya menyebut A, Ma, Fa dan Ta, kerana dia menggunakan bentuk tangan yang sama pada kedudukan yang sama. Jawapannya, perbezaannya terletak pada bentuk mulut dan bibir kita. Umpamanya, apabila saya mengucapkan A, kedua bibir saya terbuka, A. Apabila saya mengatakan Ma, dua bibir rapat, Ma. Ta pula, hujung lidah dan gigi atas, Ta. Fa melibatkan bibir bawah dan gigi atas, Fa. Itulah sebabnya apabila kita melakukan Q, kita harus pastikan kedudukan tangan berada hampir dengan mulut supaya kanak-kanak cacat pendengaran dapat melihat bentuk tangan serta pergerakan bibir serta mulut secara serentak. Sebelum saya akhiri pelajaran ini, mari kita ulangi semula perkataan-perkataan yang dapat kita cue menggunakan bentuk tangan kelima ini. Mama, mama, mata, mata, itu, itu, mutu, mutu, tomato, tomato, tetamu, tetamu, utama, utama, foto, foto. Sampai di sini dahulu pelajaran kita kali ini, dan teruskan berlatih sehingga anda benar-benar mahir sebelum memulakan pelajaran yang seterusnya. Berjumpa kita lagi dalam sesi pelajaran PKBM, dan dalam pelajaran yang pertama dan kedua, kita telah pun mengetahui bentuk tangan kelima serta kesemua suku kata yang diwakilinya. Kita juga telah mengetahui mnemonik bagi bentuk tangan kelima iaitu Fatimah bagi mewakili huruf-huruf F, M dan T. Dalam pelajaran yang ketiga ini, kita akan mempelajari bentuk tangan yang ketiga pula begini. Dan bentuk tangan ini mewakili tiga lagi huruf konsonan iaitu huruf S, H dan R. S, H dan R. Bagi memudahkan anda mengingatinya, kunci kata bagi bentuk tangan ketiga ini ialah
Sahara. Sahara. Huruf S bercantum dengan huruf-huruf vokal, kita mendapat suku kata sa, se, si, su, so dan se. Sa, se, si, su, so, se. Dari huruf R kita mempunyai suku kata ra, re, ri, ru, ro, re. Dari huruf R, ra, re, ri, ru, ro, re. Serta dari huruf H kita mendapat suku kata ha, he, hi, hu, ho dan he. Ha, he, hi, hu, ho, he. Sebagai kesimpulannya, pergerakan 3 jari dari sisi ke depan mewakili suku kata sa, ha, ra. Sa, ha dan ra. 3 jari dari sisi ke bawah bagi suku kata se, he, re. Se, he, re. Si, hi, ri. Si, hi, ri. Serta su, hu, ru. Su, hu, ru. 3 jari di leher. Sementara 3 jari di dagu adalah untuk suku kata so, ho dan ro. So, ho, ro dan se, he, re. Se, he, re. Kita akan teruskan dengan berlatih mengcue perkataan-perkataan yang terbina daripada suku kata dari bentuk tangan kelima iaitu Fatimah dan bentuk tangan ketiga iaitu Sahara. Mari, mari. Sama, sama. Roti, roti. Satu, satu. Semasa, semasa. Rata, rata. Sari, sari. Masa, masa. Hati, hati. Situ, situ. Tari, tari. Seri, seri. Sutera, sutera. Bagaimana setakat pelajaran kita kali ini? Saya rasa tentu tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyai masalah mengikuti bentuk tangan kelima dan bentuk tangan ketiga serta suku kata-katanya tadi. Jadi, bolehlah kita teruskan latihan dengan mengcue ayat-ayat pendek menggunakan suku kata dari bentuk tangan kelima dan juga bentuk tangan ketiga. Itu sari sutera. Itu sari sutera. Itu matahari. Itu matahari. Usaha sama. Usaha sama.
satu hati. Satu hati. Rasa soto utara. Rasa soto utara. Sekiranya anda masih mempunyai masalah meng-cue perkataan-perkataan serta ayat-ayat pendek tadi, anda bolehlah mengulang kaji cara-cara meng-cue semua suku kata-suku kata yang telah kita pelajari dari pelajaran pertama hingga ketiga, iaitu suku kata-suku kata yang menggunakan bentuk tangan kelima dan ketiga. Teruskan berlatih sehingga anda benar-benar mahir sebelum meneruskan pelajaran yang seterusnya. Bertemu semula dalam sesi pelajaran pertuturan Q Bahasa Melayu. Bagaimana? Telahkah anda benar-benar mahir menggunakan bentuk tangan kelima dan ketiga? Sekiranya sudah, kita akan teruskan dengan bentuk tangan yang keempat. Begini. Bentuk tangan ini mewakili 3 lagi huruf konsonan, iaitu huruf B, huruf N, serta konsonan G dan H. Walau bagaimanapun, konsonan GH ini tidak banyak kita gunakan dalam bahasa Melayu kecuali bagi perkataan-perkataan yang kita pinjam daripada perkataan bahasa Arab, kerana dalam bahasa Arab mereka mempunyai konsonan rin. Jadi, dari huruf B apabila digabungkan dengan huruf-huruf vokal kita mendapat ba, ba, bi, bu, bo dan be. Ba, be, bi, bu, bo, be. Dan dari huruf N kita mendapat na, ne, ni, nu, no dan ne. Na, ne, ni, nu, no, ne. Serta kita ada ra, re, ri, ru, ro, re. Ra, re, ri, ru, ro dan re. Jadi dengan 4 jari, pergerakan dari sisi ke depan kita gunakan bagi suku kata ba, na dan ra. Ba, na dan ra. Be, ne, re, iaitu 4 jari dari sisi ke bawah. Be, ne, re, serta bi, ni, ri, bi, ni, ri, bu, nu, ru, bu, nu, ru. Di dagu kita ada bo, no, ro. Bo, no, ro. Dan akhir sekali pe, ne, re. Pe, ne dan re. Disebabkan suku kata yang menggunakan konsonan GH atau R ini amat terhad, kita tidak memasukkan GH dalam mnemonik atau kunci kata bagi mewakili bentuk tangan keempat ini. Jadi bentuk tangan keempat diwakili oleh kunci kata bina. Bina. Untuk meneruskan pelajaran, kita akan cuba melakukan cue bagi perkataan-perkataan yang merupakan cantuman daripada suku kata
yang menggunakan bentuk tangan kelima iaitu Fatimah, bentuk tangan ketiga Sahara dan juga bentuk tangan keempat iaitu Bena. Nasi, nasi, beri, beri, nabi, nabi, Rabu, Rabu, ribu, ribu, nama, nama, bahasa, bahasa, ibu, ibu, ini, bumi, bumi, menara, menara, berita, berita, tebu, tebu, seni, seni, abu, abu, binasa, binasa. Untuk lebih mempertingkatkan kemahiran anda ber-Q, kita akan meneruskan latihan dengan men-Q frasa atau ayat-ayat pendek, dan kesemua perkataan-perkataan ini masih lagi menggunakan suku kata daripada bentuk tangan yang kelima, ketiga dan keempat. Hari ini hari Rabu. Hari ini hari Rabu. Rohani menari-nari. Rohani menari-nari. Menara itu binasa. Menara itu binasa. Berita sana sini. Berita sana sini. Rohana mahu menari sama. Rohana mahu menari sama. Jadi dalam pelajaran ini kita telah pun mempelajari suku kata yang menggunakan bentuk tangan keempat yang mewakili suku kata gabungan daripada huruf-huruf B, N dan GH. Teruskan berlatih sama ada menggunakan perkataan atau ayat-ayat yang telah saya sediakan ataupun perkataan-perkataan anda sendiri. Teruskan sehingga anda benar-benar menguasai pertuturan Q bahasa Melayu ini. Selamat berlatih. Hello, anda masih lagi bersama saya dalam pembelajaran pertuturan Q bahasa Melayu atau PKBM. Dalam pelajaran-pelajaran yang lepas, kita telah pun mempelajari cara-cara untuk meng-Q perkataan-perkataan dengan menggunakan suku kata terbuka sahaja, iaitu suku kata yang dimulakan dengan huruf atau konsonan dan diikuti dengan huruf vokal. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari cara-cara untuk meng-Q suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan dan dimulakan dengan huruf vokal seperti a, am atau as, dan juga suku kata yang dimulakan dengan huruf konsonan
diikuti dengan vokal dan diakhiri dengan konsonan seperti suku kata ber, mem dan men. Bagi meng-cue suku kata yang bermula dengan huruf-huruf vokal dan diikuti dengan huruf konsonan, sekiranya huruf vokal A, pertukaran dibuat semasa berada di hadapan dan dibawa balik ke posisi asal. Okay, seperti kita cue A, as, as dan Bagi suku kata yang didahului oleh huruf I seperti pertukaran dibuat semasa berada di bawah dan dinaikkan semula ke posisi asal, iaitu di sisi muka. Jadi Bagi suku kata yang didahului oleh bunyi vokal I dan U, pertukaran dibuat dengan menarik tangan anda ke sisi kanan sekiranya anda menggunakan tangan kanan dan menarik ke sisi kiri sekiranya anda menggunakan tangan kiri. Contohnya, is, im, un. Begitu juga bagi kedudukan di dagu, iaitu bagi suku kata yang didahului oleh vokal O dan E dan diakhiri dengan konsonan, kita juga akan menarik ke sisi kanan apabila kita menggunakan tangan kanan dan menarik ke sisi kiri apabila menggunakan tangan kiri. Contohnya, O, os, M, N. Sekarang kita akan mempelajari cara meng-cue suku kata yang bermula dengan huruf konsonan, diikuti dengan huruf vokal dan diakhiri dengan huruf konsonan seperti suku kata mem, ber dan men. Untuk meng-cue suku kata begini, kita gunakan cara yang sama bagi meng-cue suku kata terbuka, dan apabila kita menukar bagi konsonan yang terakhir, caranya sama sebagaimana yang saya tunjukkan sebentar tadi. Contohnya, bagi perkataan bus, kita cue bus. 4 ke depan untuk ba dan pertukaran dibuat semasa berada di hadapan menjadikan huruf S dan ditarik balik ke sisi. Jadi inilah bus. Bus. Bagi suku kata seperti ber, kita akan cue ber, dan apabila tiba di bawah kita akan tukarkan tangan kepada konsonan R lalu ditarik ke sisi muka. Jadi inilah ber. Ber. Bagi suku kata seperti boot atau pit, kita mulakan dengan meng-cue bu dan b di leher dan kita tarik ke sisi kanan lalu menukar kepada konsonan T. Jadi ini ialah boot. Boot atau pit. Pit. Begitu juga bagi perkataan-perkataan yang dimulakan dengan suku kata terbuka yang berakhir dengan O dan E, kita akan menarik ke sisi kanan lalu membuat pertukaran bagi konsonan terakhir. Jadi ini ialah boat, boat, dan ini ialah beh,
peh. Saya ulangi. Bagi suku kata yang menggunakan suku kata terbuka yang diakhiri dengan vokal A dan mempunyai konsonan di belakang, pertukaran dibuat semasa tangan berada di hadapan dan ditarik balik ke belakang untuk berada di posisi asal. Jadi inilah bas, man. Bagi suku kata yang menggunakan suku kata terbuka yang diakhiri dengan vokal E dan mempunyai konsonan di belakang, pertukaran dibuat semasa tangan berada di bawah dan dinaikkan semula ke posisi asal di sisi muka. Contohnya, men, mem. Dan bagi suku kata yang menggunakan vokal oh dan pertukaran dibuat dengan menarik ke sisi kanan apabila kita menggunakan tangan kanan dan ke sisi kiri apabila kita menggunakan tangan kiri. Contohnya, boot, pit, pot, peh. Sila cue perkataan-perkataan berikut yang mana kesemuanya mengandungi suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan. Semasa kita cue, pastikan suara kita turut sama menyebut perkataan-perkataan tersebut. Sihat, sihat, turun, turun, rumah, rumah, hampat, hampat, batas, batas, emas, emas, sastera, sastera, hormat, hormat, insan, insan, ratus, ratus, ubat, ubat, turut, turut, nasib, nasib, basah, basah, insaf, insaf. Walaupun meng-cue suku kata yang berakhir dengan konsonan ini nampak susah, namun anda boleh menguasainya dengan membuat latihan berulang kali. Malah jika perlu, anda boleh putarkan semula rakaman video ini. Sekarang kita akan teruskan latihan kita dengan meng-cue ayat-ayat pendek yang terdiri daripada perkataan-perkataan menggunakan semua bentuk tangan yang kita telah pelajari di samping suku kata yang diakhiri dengan konsonan. Rambut Siti hitam. Rambut Siti hitam. Hormat sesama insan. Hormat sesama insan. Rohani minum susu. Rohani minum susu. Rumah Fatimah besar. Rumah
Fatimah besar. Papa minta susu. Papa minta susu. Apabila kita melakukan Q, untuk mengelakkan tangan dan jari menjadi cepat letih, jangan sekali-kali kita tegangkan jari dan tangan tersebut. Sebaliknya, ia mestilah berada dalam keadaan yang selesa. Teruskan berlatih semua perkataan-perkataan dan ayat-ayat yang telah diberi ataupun ayat-ayat yang anda boleh reka sendiri. Dengan kerap berlatih, anda akan menguasai PKBM dengan masa yang lebih cepat. Teruskan mencuba. Hai, bertemu lagi kita dalam sesi pelajaran PKBM dan saya pasti pada tahap ini anda telah pun mula fasih menggunakan bentuk-bentuk tangan yang telah kita pelajari terdahulu. Dan kita akan teruskan saja pelajaran hari ini dengan mempelajari suku kata-suku kata dari bentuk tangan yang pertama. Bentuk tangan begini. Bentuk tangan pertama ini mewakili huruf-huruf konsonan D, P dan juga gabungan dua huruf konsonan K, H yang memberi bunyi H. Dari huruf D, apabila digabungkan dengan bunyi-bunyi vokal A, E, I, O dan U, kita mendapat suku kata da, the, di, du, do, de. Da, da, the, di, du, do, de. Dari huruf P kita mendapat pa, pe, pi, pu, po, pe, pa, pe, pi, pu, po, pe. Sementara gabungan KH memberi kita bunyi kha, khe, hi, hu, ho, he. Kha, khe, hi, hu, ho, he. Ingin saya ingatkan lagi sekali, jangan lupa menyebut perkataan-perkataan tersebut apabila anda melakukan Q. Secara keseluruhannya, dengan bentuk tangan pertama, pergerakan dari sisi ke hadapan adalah mewakili suku kata da, pa dan ha. Da, pa, ha. Satu jari ke bawah untuk de, pe dan he. De, pe, he. Di leher kita ada di, pi, hi, di, pi, hi dan pu, du, hu. Du, pu, hu. Sementara di dagu kita ada do, po dan ho. Do, po, ho serta
de, pe, he. De, pe, he. Sebagaimana pelajaran-pelajaran yang lepas, saya turut memberikan satu kunci kata atau mnemonik bagi memudahkan anda mengingati bentuk tangan dan suku kata yang diwakilinya. Bagi bentuk tangan yang pertama ini, kunci katanya ialah dapur khas. Dapur khas. Seperti juga pelajaran-pelajaran yang lepas, kita akan berlatih meng-cue perkataan-perkataan yang menggunakan semua suku kata dari semua bentuk tangan yang telah kita pelajari. Dari, api, Khamis, tutup, dosa, pada, akhir, sapu, tidur, duri, padu, hampir, roda, tetapi. Sebelum anda meng-cue ayat-ayat pendek yang akan saya berikan, mengapa tidak anda ulang semula semua perkataan-perkataan yang saya beri tadi bersendirian? Okey, seterusnya kita akan meng-cue ayat-ayat pendek seperti juga biasa. Beri papa surat khabar. Beri papa surat khabar. Ubat itu rasa pahit. Ubat itu rasa pahit. Pemuda itu berkhemah di hutan. Pemuda itu berkhemah di hutan. Rasa mi soto ini sedap. Rasa mi soto ini sedap. Hari ini hari Khamis. Hari ini hari Khamis. Dengan ayat itu kita sampai pada penghujung pelajaran 6 ini. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna tuan-tuan dan perempuan harus berhenti setakat ini. Teruskan berlatih sehingga anda benar-benar dapat menguasai PKBM ini. Hai, selamat berjumpa lagi. Pada sesi kali ini kita tidak akan belajar bentuk tangan yang baru. Sebaliknya kita akan belajar cara untuk meng-cue bunyi-bunyi diftong. Bunyi diftong terhasil apabila dua huruf vokal bergandengan. Contohnya, U dan A memberi kita UA, kemudian OI, AU dan lain-lain. Apabila kita membunyikan bunyi-bunyi diftong ini, amatlah penting untuk kita tidak memisahkan mengikut suku kata. Contohnya, bagi perkataan pantai, kita tidak boleh memisahkan kepada pan, ta dan i. Sebaliknya, kita harus membunyikan sebagai
pantai, pantai. Lain-lain perkataan yang mengandungi bunyi-bunyi diftong ini ialah hairan, hairan, daun, daun, pisau, pisau, tuan, tuan, berdua, berdua, tua, tua, maaf, maaf, puisi, puisi, amboi, amboi, risau, risau, biar, biar, suara, suara, khairat, khairat, maut, maut. Sekarang anda bolehlah cuba untuk meng-cue perkataan-perkataan tadi tanpa melihat skrin TV. Dan jangan lupa apabila anda melakukan cue tersebut, anda mestilah menyebut perkataan-perkataan itu dengan jelas. Sekarang kita akan teruskan dengan berlatih untuk meng-cue frasa atau ayat-ayat pendek. Dia bermandi manda di tepi pantai. Dia bermandi manda di tepi pantai. Simpan pisau itu di situ. Simpan pisau itu di situ. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Dia terdiam tanpa bersuara. Dia terdiam tanpa bersuara. Ibu rasa amat risau. Ibu rasa amat risau. Begitulah caranya kita melakukan cue bagi perkataan-perkataan yang mengandungi bunyi-bunyi diftong. Seperti mana pelajaran-pelajaran yang lepas, anda patut berlatih untuk meng-cue semula perkataan-perkataan yang saya beri ataupun perkataan-perkataan anda sendiri. Selamat meng-cue. Hai, diam tak diam kita telah pun ke pelajaran yang ke-8. Dalam pelajaran kali ini, kita akan mempelajari bentuk tangan yang ke-6 begini. Dan bentuk tangan ini mewakili bunyi-bunyi konsonan daripada kombinasi huruf SY memberi kita bunyi sh, huruf W dan huruf L. SY, W dan L. Kunci kata bagi bentuk tangan yang ke-6 ini ialah Syawal. Syawal. Dari gabungan huruf SY dan huruf-huruf vokal, kita mendapat suku kata sya, sye, shi, shu, sho, she. Sha, she, shi, shu, sho, she. Dari kombinasi huruf W dan huruf vokal, kita memperolehi suku kata wa,
we, wi, wu, wo, we. Wa, we, wi, wu, wo, we. Dan dari huruf L pula kita mendapat la, le, li, lu, lo, le. La, le, li, lu, lo, le. Ini bererti pergerakan bentuk tangan ke-6 dari sisi ke depan mewakili suku kata sya, wa, la. Sya, wa, la. Dari sisi ke bawah pula untuk sya, wa, le. Sya, wa, le. Di leher shi, wi, li. Shi, wi, li. Dan shu, wu, lu. Shu, wu, lu. Di dagu pula sho, wo, lo. Sho, wo, lo. She, we, le. She, we, le. Sekarang tibalah masanya untuk kita berlatih mengcue perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata daripada bentuk tangan ke-6 dan juga bentuk tangan yang terdahulu. Limau, limau. Walau, walau. Bila, bila. Awas, awas. Lusa, lusa. Malu, malu. Tilam, tilam. Lawa, lawa. Bola, bola. Wali, wali. Syarat, syarat. Warta, warta. Ahli, ahli. Lewat, lewat. Syawal, syawal. Warna, warna. Dengan tambahan satu bentuk tangan ini bermakna kita mendapat tambahan 18 suku kata yang baru. Ini juga bermakna kita mempunyai lebih banyak perkataan untuk membina ayat-ayat. Walau bagaimanapun, saya hanya akan memberikan anda beberapa ayat untuk berlatih. Limau ini manis. Limau ini manis. Seluar Ali warna merah. Seluar Ali warna merah. Ahmad sampai lewat. Ahmad sampai lewat. Ambil tuala mandi bapa. Ambil
tuala, mandi, papa. Pada tahap ini, anda sepatutnya tidak mempunyai masalah untuk meng-cue perkataan-perkataan tersebut. Walau bagaimanapun, apa yang biasanya melambatkan seseorang meng-cue ialah apabila dia cuba mengeja perkataan itu terlebih dahulu. Jadi, elakkan mengeja kerana pertuturan cue adalah berdasarkan sebutan, bukan ejaan. Kita akan bertemu pada sesi yang seterusnya dengan bentuk tangan yang lain pula. Hai, anda masih lagi bersama saya dalam sesi pelajaran pertuturan cue bahasa Melayu atau PKBM. Dalam pelajaran yang ke-9 ini, kita akan mempelajari cue untuk bentuk tangan yang kedua. Dan bentuk tangan ini mewakili 4 lagi konsonan yang ada, iaitu huruf Z, K, V dan gabungan konsonan N, Y. Z, K, V dan gabungan NY. Walau bagaimanapun, huruf V kurang digunakan oleh suku kata-suku kata dalam bahasa Melayu. Seperti biasa juga, saya akan memberikan kunci kata atau mnemonik supaya anda dapat mengingati bentuk tangan kedua ini serta suku kata yang diwakilinya dengan lebih mudah. Kunci kata tersebut ialah zakatnya. Zakatnya. Daripada huruf Z, kita mendapat suku kata za, ze, zi, zu, zo dan z. Za, ze, zi, zu, zo, z. Dari kombinasi huruf K dan huruf-huruf vokal, kita memperolehi suku kata ka, ke, ki, ku, ko, ke. Ka, ke, ki, ku, ko, ke. Dan akhir sekali, nya, nye, nyi, nyu, nyo, nye. Nya, nye, nyi, nyu, nyo, nye. Ini bermakna suku kata za, ka dan nye melibatkan bentuk tangan kedua yang digerakkan dari sisi ke hadapan. Za, ka, nya. Za, ka, nya. Sementara dari sisi ke bawah pula ialah untuk suku kata ze, ke, nya. Ze, ke, nya. Zi, ki, nyi. Zi, ki, nyi. Zu, ku, nyu. Zu, ku, nyu. Zo, ko, nyo. Zo, ko, nyo. Ze, ke, nye. Ze, ke, nye. Sebelum kita meng-cue perkataan-perkataan, ada baiknya jika tuan-tuan dan perempuan mengulang kaji meng-cue suku kata tersebut semula. Ini akan memudahkan apabila kita melatih untuk meng-cue perkataan dan ayat-ayat nanti. Baiklah, sekiranya telah bersedia, mari kita cue perkataan-perkataan berikut. Ketam,
ketam, zat, zat, likat, likat, kolam, kolam, zuriat, zuriat, nyamuk, nyamuk, kopi, kopi, fakir, fakir, kalau, kalau, lazat, lazat, vokal, vokal, bakul, bakul, nyonya, nyonya, kuda, kuda, zaman, zaman, telepon, telepon, kuasa, kuasa, perkara, perkara. Tibalah masanya kita meng-cue ayat-ayat pendek pula. Okay, ayat pertama, adik suka makan kek. Adik suka makan kek. Bapa duduk atas kerusi. Bapa duduk atas kerusi. Emak masak kari ikan. Emak masak kari ikan. Dalam bakul ada banyak ikan. Dalam bakul ada banyak ikan. Letak buku kamu di situ. Letak buku kamu di situ. Latihan ayat akan saya hentikan setakat ini, tetapi anda boleh teruskan dengan mengulang kaji perkataan-perkataan dan ayat-ayat tersebut atau cue perkataan-perkataan serta ayat-ayat anda sendiri. Kita akan berjumpa pada pelajaran yang ke-10 seterusnya. Selamat datang ke pelajaran 10 sesi pembelajaran pertuturan Q Bahasa Melayu atau PKBM. Pada sesi ini, kita akan meneruskan dengan bentuk tangan yang ke-7 begini. Bentuk tangan ini mewakili 3 lagi huruf-huruf konsonan, iaitu huruf G, huruf J dan gabungan huruf TH. G, J dan TH. Walau bagaimanapun, gabungan huruf TH ini tidak banyak kita gunakan dalam bahasa Melayu berbanding dengan bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Ia hanya digunakan dalam perkataan-perkataan yang kita pinjam dari bahasa Arab seperti hadis dan harith. Kunci kata bagi bentuk tangan ke-7 ini ialah gajah. Gajah. Dari gabungan huruf G dengan kesemua bunyi-bunyi vokal, kita mendapat suku kata ga, ge, gi, gu, go, ge, ga, ge, gi, gu, go, ge. Dari huruf J kita memperolehi ja, je,
ji, ju, jo, je, ja, je, ji, ju, jo, je. Dan dari TH kita mendapat tha, the, thi, thu, tho, the. Tha, the, thi, thu, tho, the. Oleh itu, untuk kedudukan pertama iaitu di sisi muka dan kehadapan adalah untuk suku kata ga, ja, tha, ga, ja, tha, ge, je, the, ge, je, the, gi, ji, thi, gi, ji, thi, gu, ju, thu, gu, ju, thu, go, jo, tho, go, jo, tho, ge, je, the, ge, je, the. Perlu diingat, apabila kita meletakkan bentuk tangan ketujuh di kedudukan dagu, jari tengah mestilah berada di hujung dagu dan bukannya jari telunjuk. Begini, bukan begini. Begini dan bukannya begini. Mari kita cue perkataan-perkataan berikut dan jangan lupa menyebut perkataan-perkataan itu sambil ber-cue. Gado, 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 jadi, jadi, jilat, jilat, gaji, gaji, gelek, gelek, lagi, lagi, hujan, hujan, ganda, ganda, jemput, jemput, hijau, hijau, college, college, biskut, biskut, lagu, lagu, jejak, jejak, begini, begini. Sekarang, cuba anda meng-cue semula semua perkataan-perkataan tadi tanpa melihat skrin TV. Setelah habis, bolehlah kita meng-cue ayat-ayat berikut pula. Adik terjatuh dari basikal. Adik terjatuh dari basikal. Ibu makan roti dan mentega. Ibu makan roti dan mentega. Bapa memakai kemeja biru. Bapa memakai kemeja biru. Rojak ini sedap rasanya. Rojak ini sedap rasanya. Hari
ini hujan lebat turun. Hari ini hujan lebat turun. Di sinilah tamatnya pelajaran kita yang ke-10, di mana kita telah pun mempelajari bentuk tangan yang ke-7 dengan kunci katanya gajah. Kita akan mempelajari bentuk tangan yang terakhir pula, iaitu bentuk tangan ke-8 dalam pelajaran seterusnya. Bertemu kita lagi dalam sesi seterusnya dalam pembelajaran pertuturan Q Bahasa Melayu atau PKBM. Kita telah pun sampai pada bentuk tangan yang terakhir, iaitu bentuk tangan yang ke-8. Bentuk tangan ini mewakili 3 lagi huruf-huruf konsonan, iaitu huruf Y, huruf C dan gabungan huruf NG. Bagi bentuk tangan yang ke-8 ini, kunci katanya ialah yang cacat. Yang cacat. Bagi bentuk tangan ke-8 ini, apabila kita melakukannya, kita mestilah benar-benar menjarakkan 2 jari ini. Kerana apabila ia tidak dijarakkan dengan betul, anda akan keliru dengan bentuk tangan yang kedua. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan suku kata yang kita perolehi apabila huruf Y kita gabungkan dengan huruf-huruf vokal. Ya, ya, yi, you, yo, ye, ya, ye, yi, you, yo, ye, cha, che, chi, chu, cho, che, cha, che, chi, chu, cho, che, nga, nge, ngi, ngu, ngo, nge. Nga, nge, ngi, ngu, ngo, nge. Kedudukan di sisi dan pergerakan ke hadapan adalah untuk suku kata ya, cha, nga, ya, cha, nga. Untuk ke bawah, ya, che, nge, ya, che, nge, yi, chi, ngi, yi, chi, ngi, yu, chu, ngu, yu, chu, ngu, yo, cho, ngo, yo, cho, ngo, ye, che, nge, ye, che, nge. Sebagaimana biasa, kita akan belajar meng-cue beberapa perkataan-perkataan yang menggunakan suku kata dari bentuk tangan ke-8 ini. Abang, 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 bayi, 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 kuning, 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 yang, tangan, tangan, dengar, dengar, cantik, cantik, gunung, gunung,
cara, cara, payung, payung, dengar, dengar, cawan, cawan, tingkat, tingkat, hitung, hitung. Cuba anda ulang meng-cue perkataan-perkataan tersebut tanpa melihat skrin TV sekali lagi. Setelah itu, barulah anda meng-cue perkataan-perkataan dan ayat-ayat berikut. Abang belajar di college. Abang belajar di college. Lagu ini sedap didengar. Lagu ini sedap didengar. Emak sedang menggosok baju. Emak sedang menggosok baju. Jangan kacau emak. Jangan kacau emak. Adik menangis kerana terjatuh. Adik menangis kerana terjatuh. Setelah mengetahui bentuk tangan ke-8 dan mengenali semua suku kata-suku kata yang diwakilinya, kita boleh meng-cue hampir semua perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa Melayu. Apa yang sepatutnya anda lakukan ialah gunakan cue dalam percakapan seharian sehingga anda dapat melakukannya secara spontan. Dengan ini, kita akan bertemu pada sesi yang terakhir nanti. Selamat bertemu kembali dalam sesi terakhir dalam siri pembelajaran pertuturan cue bahasa Melayu. Pada tahap ini, saya pasti anda tidak mempunyai sebarang masalah meng-cue perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu kerana kebanyakan perkataan-perkataan ini mengandungi satu huruf konsonan sahaja. Walau bagaimanapun, pada masa sekarang, banyak kita pinjam perkataan-perkataan dari bahasa Inggeris di mana ianya mengandungi dua huruf konsonan yang berkembar. Contohnya, perkataan-perkataan seperti ice cream, di mana K dan R berdekatan, tradisi, T dan R, drama, D dan R, serta lain-lain lagi. Untuk meng-cue perkataan-perkataan yang mengandungi dua huruf konsonan itu, bagi konsonan yang pertama, kita akan letakkan pada posisi asal iaitu berada di sisi muka, dan konsonan yang kedua akan di-cue sama seperti suku kata-suku kata yang lain. Contohnya, ice cream. Ice cream. Tradisi. Tradisi. Brandy. Brandy. Plastik. Plastik. Stencil. Stencil. Tracis. Tracis. Dramatic. Dramatic. Drastic. Drastic. Truck. Truck. Creative. 'Creative', 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 'creative',
glycerin, glycerin, protein, protein. Tahniah saya ucapkan kerana anda telah pun sampai ke sesi terakhir dalam siri pembelajaran pertuturan Q Bahasa Melayu. Anda tidak perlu menunggu untuk berinteraksi dengan anak-anak yang cacat pendengaran walaupun mereka berada di peringkat bayi. Ini adalah kerana bayi dapat mengecam corak dan bentuk tangan apabila kerap dilihat. Akhir kata, saya ucapkan selamat maju jaya dan gunakanlah pertuturan Q bagi menolong kanak-kanak cacat pendengaran menguasai bahasa sebagaimana kanak-kanak normal yang lain.